سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا في كل العالمين بحكمتك ويسر ولا تعصر ولا تملك بالخير والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bertemu pada malam yang berbahagia ini, dan insyaallah kita sambung kembali yaitu tentang tidur, yaitu tentang tiduran petanda yang buruk daripada apa yang berlaku kepada Nabi, tentang tawaran-tawaran yang diberikan kepada Nabi dan dakwah Nabi dengan cara Nabi tak ambil jalan yang singkat untuk mencapai matlamat, dan Nabi sanggup untuk menempuh segala cabaran-cabaran walaupun cabaran itu berat untuk ditanggung oleh sesiapa sekalipun. Maka di sini kata pengarang kitab sebagaimana yang telah kita sebutkan pada minggu yang lepas, maka orang yang menjadi dai, orang yang nak mengajak manusia kepada Allah, dan begitu juga kepada kita, sudah tentu dia ada cabaran di sana. Nak menjadi orang yang hebat, maka sudah tentu banyak cabaran-cabaran yang kita mesti kena pupuk. Maka di antara cabaran yang kedua, petanda yang kedua yang kita dapat dari cerita kita pada minggu yang lalu, nak menunjukkan kepada kita tentang bagaimana Nabi walaupun diberikan pilihan kepada Nabi untuk mendapatkan kuasa, tapi Nabi tak pilih pilihan yang singkat itu. Kerana kuasa yang kita nak adalah kuasa setelah mana orang betul-betul faham dengan apa yang kita nak bawa, dan kita nak manusia itu tunduk dan patuh terhadap apa yang diletakkan oleh Allah, dan kita tak nak, kita nakkan kuasa tadi kerana nak memuaskan kita katakan permintaan orang-orang yang tertentu, supaya tidak kita bercakap benar, ataupun supaya kita mungkin memisahkan, ataupun supaya kita mungkin mengabaikan beberapa perintah Allah yang termasuk di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, bagaimana yang kita dapat lihat pada hari ini. Boleh kalau kamu nak bergabung dengan kami, dengan syarat kamu buang Islam, contohnya. Boleh kalau kamu nak kalau kamu nak bergerak di atas landasan ini tapi buang keadaan Islam. Ataupun boleh dengan cara kamu tak sebut kataan ataupun kita katakan perkara-perkara yang ada dalam agama kami, maka kami akan bagi kuasa kat kamu. Maka benda yang macam ni kita tak nak, kerana semua benda itu mesti dikembalikan. Inna dina Allahi Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Tak boleh kita gabungkan dengan apa-apa ideologi yang lain dan kita nak namakan dia dengan nama Islam. Dan sebab itulah kalau kita tengok, walaupun diberikan pilihan, tapi Nabi tetap tak ambil pilihan tadi, bahkan Nabi meneruskan walaupun dalam keadaan susah dan payah. Baik, maka dia kata kemuliaan dan kebenaran adalah asas utama dan yang seri kepada saranan, tujuan dan matlamat agama Islam. Agama Islam ni kita ada prinsip. Kita orang Islam pun ada prinsip. Jangan kita gadaikan prinsip kita, maruah hidup kita disebabkan oleh kerana nakkan kepada kesenangan dunia. Baru dapat duit RM500, kita dah kelabih mata. Baru dapat beras bunyi setampik, kita dah kelabih mata. Baru dapat duit mungkin RM50, RM100 ataupun RM200, maka kita pejam mata tentang segala perkara-perkara yang mungkin pada syaratnya adalah perkara munkar, walaupun orang yang melakukan itu melakukan kemungkaran disebabkan dia bagi dunia kat kita, maka kita tak sanggup nak memperkatakan apa-apa kat dia. Saya pernah bertemu dengan seorang orang Melaka. Saya tanya kepada beliau, contohnya yang dia suka sangat duduk kat Melaka ni kenapa? Dia kata antaranya, dia kata saya ni, dia kata ustaz, terang cakap lah. Saya ni terang cakap. Orang lain mungkin dia orang kata macam-macam dekat ketua menteri saya, tapi saya dengan ketua menteri saya ni macam ni ustaz, nombor 1, nombor 1. Dia kat dalam hati saya ustaz. Orang nak kata apa pun kata lah. Saya kata macam mana yang boleh sampai sayang macam tu sekali. Kita nak tahu juga. Orang dia bukan senang, almarhum ma'aman ahab. Seorang itu dia akan berada dengan orang yang dia sayang. Bila kita sayang kepada seseorang tu, buatlah apa pun, dia tak boleh, maka dia akan patuh dan taat. Maka orang ni saya nak tahu apa yang boleh
Ustaz? Dia tak datang peluri rumah saya, tapi malam tu dia datang kat rumah saya. Dah selesai semua peluri kemah-kemah pun dah runtuh dah. Dia datang kat rumah saya pukul 2 pagi. Kemudian salam dengan saya pun dah tidur, dia bagi RM200 kat saya. Saya terharu Ustaz, dia datang kat rumah saya tengah malam bagi RM200 kat saya. Orang cakap lah, tapi saya tetap pilih dia. Nampak? Sebab tu kita kata, kadang-kadang kita Islam bukan berpegang dengan orang buat baik semata-mata. Bukan hanya sekadar kita katakan kita berpegang ataupun kita patuh dan tunduk bila mana orang bagi sesuatu. Kalaulah sekiranya kita katakan bila orang bagi kita mesti berbudi. Semua benda yang orang bagi ni kita mesti ucap terima kasih, kita berbudi dan kita mesti taat kepada dia. Dan sekali Nabi orang pertama sekali bila taat kepada orang Quraisy. Kenapa? Kerana tawaran yang nak diberikan kepada Nabi bukan dalam celawah. Dekit kita hadapan 500 ni Nabi dapat lebih daripada tu. Nabi ni nak diangkat jadi ketua. Diangkat jadi ketua, jadi raja. Nabi nak diberikan kekayaan, semua kekayaan orang Arab ni. Nak bagi Nabi lebih kaya daripada orang yang lain. Nak tak puas hati lagi dia kata nak perempuan yang cantik. Kami boleh bagi perempuan yang cantik, tapi Nabi tak nak pun benda tersebut. Dan bahkan Nabi tak ingin sedikit pun. Kenapa? Matlamat Nabi lebih tinggi dan lebih mulia lagi daripada benda itu. Lepas tu kita kata matlamat kita, tujuan hidup kita itu tujuan hidup yang lebih mulia. Inna dina 'inda Allahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Maka kita nak terapkan Islam itu nak letakkan pada tempat yang paling tinggi. Bukan kita tak nakkan kepada pembangunan. Islam nakkan kepada pembangunan. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Bara'ah, surah At-Tawbah, surah Bara'ah ayat 109. Balik sekejap lagi cuba buka Al-Quran, cuba tengok terjemahan dalam surah Al-Bara'ah ayat 109. Tak jumpa surah Bara'ah, cari nama surah At-Tawbah. At-Tawbah ataupun Al-Bara'ah, surah yang tidak ada bismillah padanya. Dalam ayat yang 109 Allah sebut, Allah cerita tentang pembangunan dalam ayat itu. Apa Allah kata? Afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu 'ala shafa jurufin harin fa'anhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qawmal zalimin. Apa kata Allah? Kamu lihat, adakah orang-orang yang mengasaskan binaannya, pembangunannya, mana-mana bangunan yang dia buat, mana-mana projek, mana-mana asas benda yang dia buatkan. Bunyan ni dalam istilah bahasa Arab pembangunan. Maka dalam ayat yang Allah kata, siapa-siapa yang melaksanakan, melakukan, mengasaskan apa-apa binaan, apa-apa binaan yang dibina, yang dia create, yang dia jadikan ala taqwa, dengan taqwa. Maksud taqwa ni dengan benda yang Allah redha. Minallahi, dengan taqwa daripada Allah, wa ridwanin, dan redha daripada Allah. Khairun, lebih baik lagi, amman assasa bunyanahu ala shafa jurfi harin fa anhara bihi fi nari jahannam. Kata Allah, mana satu lebih baik? Orang yang buat pembangunan dengan asas takwa dan redha Allah, dengan orang yang nak buat pembangunan dengan asas apa? Asas yang tidak teguh. Kerana dia buat tempat yang dah pun nak runtuh ataupun tempat yang dah meruntuh. Maka bila mana runtuhan bangunan yang dia buat tadi, maka runtuhan tadi semuanya akan masuk ke dalam neraka. Kerana asasnya bukan asas takwa, tapi dibuat atas asas yang tidak kuat. Apa saja ideologi yang ada dekat dalam dunia ni, maka ideologi itu kalau tak disandarkan kepada Islam, maka ideologi itu adalah ideologi yang rapuh, kerana tak bersandarkan kepada Allah. Kita hidup, kita kena hidup bertuhan. Sebagaimana janji dan taat setia kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadat aku, solat aku, hidup aku, mati aku kerana Tuhan Rabbul Alamin. Maka tak boleh lain daripada tu. Apa sahaja yang kita buat mesti tak boleh lari daripada asas Islam. Apa sahaja. Sehingga Islam letakkan nak namakan anak pun, nak cari calon suami, nak cari calon isteri, nak buat apa sekalipun mesti kena letakkan wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbal minhu. Kata Allah, siapa yang ambil selain daripada Islam sebagai satu pegangan hidup dia, maka Allah tak akan terima. Ini syarat dia. Kenapa kita terima, kenapa kita nak, kenapa kita pilih? Asas dia asas Islam. Kalau sekiranya kita pilih yang bukan atas dasar Islam, kat sini kita sendiri dah boleh tahu. Kerana Islam dah letakkan neraca dia, timbangan dia, yang mana satu yang kita nak pilih. Nak pilih yang Islam ke nak pilih yang bukan Islam. Sebab tu kalau kita tengok
Dalam bab ini kita tak dipaksa. Allah berikan kepada kita akal pemikiran yang waras. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang kami jadikan kepada manusia. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami berikan ilham kepada mereka yang baik ataupun yang tak baik. Orang yang cerdik, orang yang waras, orang yang bijak ni, maka dia akan cari benda yang bersifat kekal dan lebih berharga, nak dibanding benda yang bersifat dengan sifat tidak kekal. Sebagaimana kata Imam Atha'illah As-Sakandari dalam kitab Hikam Atha'illah, dia kata in aratta an takuna laka 'izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'aizzin yafna. Wahai manusia, kalau sekiranya kamu nakkan satu kemuliaan ada pada diri kamu, kita semua masing-masing, semua kita nakkan kemuliaan. Kata dia, kalau kamu nakkan satu kemuliaan yang bersifat dengan sifat kekal, carilah kemuliaan-kemuliaan yang bersifat kekal. Apa dia maksud kemuliaan yang bersifat kekal? Kalau kita cari ideologi selain daripada ideologi Islam, mungkin mulia sekejap, tapi dia tak kekal pun. Bahkan kita akan dapat bahaya di akhirat. Tapi kalau kita cari Islam, kita cari iaitu cahaya Islam, kita cari hidayah Islam, kita cari benda yang asasnya adalah asas Islam, maka kat situ apa kita akan dapat? Maka berkekalan, kebaikan yang tadi akan berkekalan sampai ke akhirat kelak. Sebab itu disebut, kalau kita tengok dalam Al-Quran, selalu sangat orang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan Tuhan mengampuni. Negara yang makmur, Allah tu akan mengampunkan, memakmurkan negara tadi. Kenapa? Kerana penduduk penghuninya adalah orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah. Orang yang patuh dan taat kepada Allah, sudah tentulah orang yang ambil Islam dijadikan sebagai asas dalam kehidupan mereka. Ada orang, saya terbaca tadi dalam Facebook, Ustaz Al-Halal. Saya tak ada Facebook, saya tumpang Facebook orang saja. Saya tengok dalam Facebook seorang apa isteri dalam Facebook. Okay. Saya cakap dengan dia, okey, ni Facebook awak kena okey. Lepas tu kita tumpang lah. Okay. Ustaz Nazar punya Facebook. Hari ni tak tahulah dia panas tengok ke apa orang kata kat dia, orang malam. Kalau nak tengok boleh balik check balik. Post dia yang tahu Ustaz Nazar. Apa dia kata? Ada orang selalu berkata, Ustaz kena neutral. Ustaz tak boleh memihak kepada mana-mana. Ustaz ni dia mesti kena neutral. Saya nak tanya balik kat dia orang. Kata dia lah, saya nak tanya balik kepada dia orang, apa maksud neutral pada dia orang? Apa maksud neutral pada kamu tu? Yang dikatakan neutral tu apa dia? Dan kamu kata Ustaz kena neutral. So neutral kat mana? Ustaz ni kena neutral macam mana? Maksud neutral tu, adakah Ustaz ni tak boleh memihak ke A ataupun ke B? Adakah itu maksud kamu? Kalau itu maksud kamu, maka Ustaz tadi dia telah membuang salah satu daripada fungsi seorang orang yang memahami Islam, orang yang memahami agama itu. Dia telah buang fungsi tadi, iaitu orang yang faham agama, orang yang belajar agama ni, kalau dia tak jumpa hadis ni, maka kita katakan dia ni orang yang jahil juga kan. Kalau siapa yang belajar agama dia tak jumpa hadis ni, kerana hadis ni diletakkan dalam hadis Al-Ba'in An-Nawawi, kitab asas pada siapa-siapa belajar ilmu agama ni. Kalau tak buka kitab hadis Al-Ba'in, hadis 40 ni, maka tak lengkap pengajar dia. Dia tak ikut tingkatan cara nak belajar tadi. Dalam buku Al-Ba'in An-Nawawi disebut dalam bab tingkatan perkara-perkara yang mungkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kepada kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangan dia. Tak mampu ubah dengan tangan, ubah dengan mulut, dengan lidah. Tak mampu ubah dengan lidah, ubah dengan hati. Maka itulah yang paling lemah iman. Maka orang yang belajar agama, yang ada kefahaman, bila dia melihat kemungkaran, disebabkan oleh kerana dia takut, kalau dia sebut, maka nampak pula dia memihak, maka dia tak boleh kata kebenaran tadi. Adakah ini yang dinamakan sebagai neutral? Itulah yang dikatakan sebagai satu kesalahan. Kerana satu dosa, bahkan dosa yang paling besar yang dikenakan kepada orang yang berilmu dalam bab yang dinamakan sebagai kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu yang mereka tahu. Kita tahu sesuatu perkara itu hukumnya salah, tapi disebabkan kerana kita tak nak campur tangan, kita tak nak peduli, takut orang kata kita ni tak neutral, kita sambut diamkan perkara kemungkaran tadi, maka jadilah orang ni, apa nama kita sebut orang ni? Syaitan bisu. Kenapa kita namakan sebagai syaitan bisu? Syaitan pun dia berkata-kata.
Syaitan berkata-kata. Kebiasaan syaitan, dia tengok benda yang buruk, dia akan ajak orang kepada buruk. Dia tengok benda yang baik, dia akan kata jangan ikut benda yang baik. Syaitan ni sekurang-kurangnya dia berkata-kata juga. Tapi kalaulah kita tahu benda tu tak elok, tapi kita diam, benda yang elok kita kadang-kadang juga mungkin kita diam juga kerana benda tu benda kebenaran, kita tak sanggup berkata-kata, maka jadilah kita syaitan yang bisu. Kerana syaitan ni dia mengadu domba orang, dia menyesatkan orang, tapi kita tak menyesatkan orang, tapi kita tak mengatakan kebenaran. Waktu yang sama kita tak cegah kemungkaran tadi. Maka dia kata, adakah nak kami ustaz-ustaz untuk diamkan diri pada kemungkaran yang berlaku? Itu maksud kita. Adakah nak biarkan kami orang yang mengaji agama ni bila mana kami melihat perkara yang salah tu kami tak boleh sebut kerana orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang di pihak-pihak yang tertentu? Adakah itu maksud netral? Maka dia kata tak tahulah tuan-tuan nak kata yang macam mana, tapi kalau saya, apa yang saya faham bila saya belajar, bagaimana orang yang belajar di bidang engineering, orang yang belajar di bidang medik dan sebagainya, kalau dia balik dia nak applykan balik apa yang dia telah belajar. Orang datang, orang yang sakit, orang yang sakit tu kebetulan yang sakit tadi tu kita kata kalau seorang raja pergi ke klinik nak cek, raja kena penyakit kurang. Penyakit kurang ni dia nak kata kat raja, tuan ataupun tuanku kena penyakit kurang yang dinamakan sebagai kurang. Tak apalah, tak nak guna nama kurang, mungkin dia guna bahasa sains dia sikit. Ini penyakit radang kulit. Radang kulit kurang dah tu, radang kulit tu. Okey, radang kulit. Okey, radang kulit ni kebiasaannya disebabkan oleh orang yang tak jaga kebersihan mungkin. Tapi dia nak kata, dia radang kulit ni dia hilang. Mungkin disebabkan oleh kerana kena terpaksa jaga ayat kerana orang yang ada kat depannya. Apa salahnya cakap tua terang? Dia kata tuanku ni penyakit ni penyakit kuat. Penyakit kuat ni tak ada masalah. Ambil ubat ni, ubat ni. Biasaannya orang sakit kuat ni sebab apa? Sebab dia tak jaga kebersihan. Selesai masalah. Tapi disebabkan oleh kerana nak jaga hati supaya tak cakap kurang ajar. Sebagaimana kita orang Melayu. Orang Melayu kita ni tak boleh pantang pegang kepala orang. Bayangkan tengok kalau seorang raja pergi nak gunting rambut, kita takkan nak pegang kepala dia. Kalau memang dah gunting rambut, kena pegang kepala. Nak tak nak kena pegang. Kepala raja pun kepala raja lah pegang juga kan. Sebab kita nak gunting rambut. Maka begitu juga. Maka kenapa dalam bidang-bidang yang lain, orang yang berada pada bidang tadi, dia boleh sebut benda yang dia belajar. Tiba-tiba orang yang berada pada bidang agama dia tak boleh sebut. Ada benda yang dia boleh sebut, ada benda yang dia tak boleh sebut. Ini yang kita katakan tak kena. Bukan neutral itu, maksud neutral itu berdiam diri, tak masuk mana-mana pihak. Maksud neutral itu tak ada istilah neutral. Maknanya yang pentingnya kita sebut benda yang tak kena, kita katakan tak kena. Benda yang kena kita katakan sebagai kena. Sebab tu dalam bab ni, dalam bab pembangunan, semua orang nakkan pembangunan. Nabi sendiri nakkan pembangunan. Takkan Nabi tak nak? Puasa kat depan mata. Dah boleh dapat, dah boleh. Orang datang tawarkan, Muhammad nak puasa, boleh kami bagi kat kau. Nak jadi raja, boleh kami bagi. Nak kekayaan, kami boleh bagi. Dengan syarat. Syaratnya apa? Kau jangan lagi sebut benda yang kau sudah sebut. Kau boleh tarik, mundur ke belakang balik. Kerana punca yang kau sebut ni lah kita jadi macam ni sekarang ni. Maka kalaulah dia jadi berkat, sudah tentu Nabi awal-awal lagi akan terima. Tapi disebabkan Nabi nakkan berikan kepada manusia benda yang lebih hebat, yang lebih bernilai lagi, benda yang bersifat dengan sifat kekal, iaitu Islam, ataupun ganjaran yang terbaik, iaitu syurga, iaitu akhirat. Maka sebab itulah Nabi tidak mengikut dan tidak redha dan tidak setuju dengan permintaan yang dilakukan oleh mereka. Sehingga diceritakan bagaimana yang kita ceritakan pada minggu sudah, isteri-isteri Nabi datang jumpa dengan Nabi, minta ditambahkan. Bagaimana mereka melihat isteri-isteri orang-orang yang lain semua hebat-hebat, kami ini isteri Nabi takkanlah teruk sangat. Perempuan kami pun nak juga cincin-cincin yang besar-besar. Contohnya, last sekali apa kata Nabi? Wahai kamu isteri-isteri Nabi, kalau kamu nakkan akhirat, kamu boleh duduk pegang dengan aku. Kalau kamu nakkan dunia, aku bagi dunia, tapi dengan syarat aku akan ceraikan kamu. Kerana bukan itu matlamat aku. Matlamat aku lebih tinggi dan lebih mulia lagi, kerana matlamat aku adalah nak sampaikan kamu ke akhirat dan nak jadikan kamu orang yang hebat. Sebab itu kita kena letakkan asas agama dan asas Islam ni lebih tinggi daripada nilai segala-galanya. Kita marah ke anak kita pun bukan saja-saja marah kerana agama. Marah kerana agama marah. Kita marah ke orang pun sebab agama suruh kita marah. Kita tak suka ke orang pun sebab Islam, agama kita suruh tak suka ke orang macam tu. Baik. Kita suka ke orang pun sebab agama suruh kita suka pada perkara-perkara yang tertentu. Maka kalau kita buat macam ni, kita akan dapat redha Allah. Sebab tu
disebut dalam ayat surah Bara'ah ini, afaman ussisa bunyanahu assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin. Dan bagaimana kamu melihat orang-orang yang mengasaskan binaannya daripada asas takwa daripada Allah dan redha daripada Allah. Yang kita nak adalah redha daripada Allah, bukan redha daripada manusia. Apa gunanya kalau kita hanya sekadar seronok dengan dapat habuan dunia yang sedikit, mungkin dapat makanan, mungkin dapat duit, tetapi kita rasa menyesal. Kalau kita bukan sekadar nakkan kita senang pada hari ini, kita juga nakkan generasi kita yang akan datang juga berada dalam keadaan yang senang dan selamat. Maksudnya dalam bab arti kata agama. Kita nak jaga agama kita, bukan sekadar nak jaga perut dan mulut kita, tapi kita nak jaga agama. Nak jaga agama ni, nak tak nak kita kena patuhlah kepada agama. Apa yang agama nak suruh kita buat, maka kita kena buat. Sebab itulah kalau kita tengok semalam ada orang minta, saya bagi satu pandangan. Orang tanya soalan kat saya, tanya soalan, Ustaz, apa pandangan Ustaz, apa yang dah berlaku pada hari ini? Saya kata ni pandangan saya secara peribadi, tapi saya bukan sekadar pandangan, saya ambil daripada apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadis ni kita dah membaca kat dalam surau ni, saya rasa mungkin setahun atau 2 tahun yang lepas. Hadis akhir zaman, hadis riwayat Abu Hurairah, cerita tentang benda yang bakal berlaku di akhir zaman. Dan hadis ini juga dibacakan, ditanya, disoal oleh salah seorang pengacara daripada TV Al-Hijrah 2 malam yang lepas. Dia tanya kepada 2 orang ahli panel cerita tentang cicet, tentang pilihan raya umum 2013. Dia tanya seorang ahli panel, apa pandangan tuan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis itu Nabi menyebut, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanin, akan datang kepada manusia satu zaman, sanawatun qadda'an, tahun-tahun yang penuh dengan segala penipuan. Ini Nabi sebut kepada kita ni 1400 tahun yang lampau. Bukan saya sebut, bukan siapa-siapa sebut, tapi yang sebut adalah Nabi. Nabi kata sayati. Nabi sebut zaman tu, Nabi kata akan datang pada satu zaman yang mana sanawatun qadda'an, tahun-tahun yang penuh dengan segala penipuan. Yusaddaqu fihal kadhib. Pada waktu tersebut dibenarkan orang yang bercakap bohong. Orang yang bercakap bohong dikatakan orang ni adalah orang yang benar. Sampai ke satu tahap saya bukan nak katakan benci, tidak, tapi kita tak suka, benci kepada benda-benda yang kotor, benci kepada benda-benda yang jijik, benda-benda yang jahat, kita tak suka. Ni naluri orang Islam, dia mesti kena ada naluri ni, perasaan ni. Kita tengok benda yang baik, kita seronok. Tengok benda yang tak baik, kita kena hati tak seronok walaupun siapa saja yang buat. Seorang hamba Allah ni disebabkan oleh kerana gila sangat-sangat. Sebab tu saya katakan kadang-kadang politik itu nampak kotor. Bukan politik yang kotor, orang yang main politik tu yang telah mengotorkan politik tadi. Apa dia buat? Bertemu dua orang calon yang akan bertanding pilihan raya. Bertemu dekat pasar. Akhir sekali si A ni hulurkan salam pada si B. Si B pun hulurkan tangan, sama-sama bersalam. Kemudian si A ni pun lepaskan balik tangan dia letak kat belakang. Kemudian pula si A ni toleh ke arah yang lain, si B pula hulurkan tangan, sekali lagi minta kamera tolong ambil gambar. Kamera ambil gambar waktu dia hulurkan tangan tadi, maka dia pun postkan dalam Facebook dia. Kau tengok calon sebelah si A ni, aku hulur tangan, dia tak hulur, tak sambut tangan aku. Dia kata macam ni ke orang Islam. Itu yang kita katakan, sambut keringkan dengan benda-benda yang macam tu, tujuan pada nak burukkan orang. Maka orang yang barangkali mungkin, sebab itu dalam Islam dia ada tata susila, tata cara etika. Bila kita nak terima apa-apa maklumat, walaupun daripada siapa, mungkin walaupun daripada saya sendiri pun, daripada ustaz, daripada ulama, daripada siapa-siapa pun, kita ada tugas yang wajib kita kena buat. Apa Allah sebut dalam Al-Quran? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang kepada kamu satu kabar, berita daripada seseorang, daripada lebih-lebih lagi orang yang memberitakan, menceritakan itu orang yang pernah menipu, ataupun orang yang pernah berlaku benda yang tak elok pada diri dia, maka hendaklah fatabayyanu. Apa maksud fatabayyanu? Hendaklah kamu selidiki terlebih dahulu. Selidik terlebih dahulu, cari betul tak betul orang yang cakap ni. Orang yang cakap ni, dia ni macam mana orangnya. Maka kita kena selidiki sampai ke tahap sebegitu sekali. Supaya kita tak tertipu. Pada hari ini, sebagaimana yang Nabi sebut, iaitu yusaddaqu fiha
hari ini kalau kita tengok ramai orang yang menyiapkan perkara-perkara yang buruk tetapi dipercayai, bahkan diminta kita untuk percaya cerita-cerita yang buruk. Wa yukadzabu fiha shadiq, maka mereka akan mengatakan orang-orang yang benar pula adalah orang yang pembohong. Dia kata puak ni semua puak pembohong, kata puak gila semua. Maka dibenarkan pula puak yang bohong, yang benar pula dikatakan sebagai bohong. Wa yu'tamanu fiha al-qa'il, dan mereka percaya kepada orang yang khianat. Wa yakunu fiha al-amin, dan mereka mengatakan orang-orang yang beramanah itu pula adalah orang-orang yang boleh dipercayai. Orang-orang yang beramanah itu dikatakan pula sebagai orang-orang yang khianat. Wa yanfiqu fiha ar-ruwaybidha, dan berkata-katalah satu puak yang dinamakan sebagai ar-ruwaybidha. Maka bertanya sahabat-sahabat Nabi, qila wa ma ar-ruwaybidha ya Rasulullah, maka siapakah golongan ruwaybidha itu wahai Rasulullah? Kata Nabi, ar-rajulu tafihu fi amrin amah. Bila ditanya kepada Nabi, Nabi kata pada satu akhir zaman kelak orang akan percaya benda yang bohong, orang yang bercakap benar orang tak percaya. Kemudian yang pula mereka akan mengatakan orang yang beramanah adalah orang yang khianat, dan orang yang khianat itu dikatakan pula sebagai orang yang beramanah. Sampailah ke satu tahap Nabi kata ada orang yang akan berkata-kata pada waktu tersebut yang dinamakan sebagai mereka itu sebagai ar-ruwaybidha. Bertanya sahabat, siapakah golongan ruwaybidha itu? Maka kata Nabi, ar-rajul tafih, iaitu lelaki-lelaki yang hina, lelaki-lelaki yang tidak ada kewibawaan, orang-orang yang jahil. Mereka bercakap tentang urusan-urusan umat Islam. Orang jahil bercakap tentang urusan umat Islam dalam keadaan dia tak tahu pun, tapi dia nak bercakap juga tentang urusan umat Islam. Maka kat sinilah Nabi sebut salah satu hadis yang sahih. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum, aku paling takut benda yang akan berlaku kepada kamu. Akhwafu ma akhafu alaikum munafiqun alimul lisan. Nabi kata aku paling takut benda ini terjadi kepada kamu, iaitu umat yang akan datang. Adakah Nabi mengatakan aku takut, iaitu takut kereta tebal? Tidak. Adakah Nabi katakan aku takut menimpa umat akhir zaman, iaitu peluru bom atom? Tidak. Adakah Nabi mengatakan aku takut akan terkena pada umat akhir zaman tentera Amerika? Tidak. Tapi Nabi kata aku takut akhwafu ma akhwafu alaikum, benda yang aku paling takut kena kepada umat Islam di akhir zaman, munafiqun alimun lisan, orang yang munafik tetapi mereka pandai berkata-kata. Ini yang Nabi paling takut sekali berlaku di akhir zaman, tetapi benda itu dah pun berlaku pada zaman kita hari ini. Dan mereka itulah orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak tahu, yang jahil tentang agama, tetapi mereka bercakap tentang soal-soal agama dan sebagainya. Saya tertarik dengan seorang Cina. Cukup hebat orang Cina ni saya rasa, kerana dia faham lebih lagi daripada orang Islam. Satu dialog dia buat, dialog dengan beberapa buah parti, tapi semua orang Cina dalam tu. Di salah satu dewan orang Cina, kalau tak salah saya berlaku di Johor. Kalau siapa yang ada Facebook, kalau terjumpa lah mungkin perasan, tapi semua ditulis dalam bahasa Cina. Cumanya kebetulan Cina ni dia cakap dalam English, so kita boleh faham. Isunya kat situ ditakutkan orang Cina dengan isu hudud. Bahaya ni kalau korang undi puak ni, kalau korang undi puak yang sama kulit dengan kita ni, ada puak, maka dia orang ni pula akan setuju dengan satu puak yang lain yang akan buat hudud. Orang undi dia orang, maknanya kamu bersetuju untuk tangan kamu dipotong. Dia takutkan orang dengan sebegitu. Maka dia adakan dialog. Waktu dialog dia tengok kamu seorang Cina yang cenderkan diberikan tepukan yang bermurah kepada dia. Apa Cina tadi dia kata? Dia kata, saya bukan nak tanya soalan, tapi saya nak cerita balik benda tentang, saya nak komen tentang benda yang telah dibuatkan, yang kita diskuskan. Dia kata, dekat sini dia kata, kalau saya hari ini orang tanya saya pandangan tentang hukum hudud, saya orang pertama yang angkat tangan, saya kata kita kena buat hukum hudud ni. Kenapa kita perlu takut kepada undang-undang ni? Kerana undang-undang ni nak jaga harta benda kita, nak jaga diri kita, bahkan nak jaga agama kita sendiri pun terpelihara. Maruah kita terpelihara, diri kita terpelihara, harta benda kita terpelihara, bahkan harta benda dan semua negara kita juga terpelihara kalau sekiranya dibuat undang-undang ni. Maka dia katakan, kenapa perlu takut melainkan orang-orang yang melakukan kesalahan? Tuan-tuan semua takkan tak ada adik-adik ataupun keluarga, anak-anak dan sebagainya yang perlu kita risau dalam keadaan dunia pada hari ini. Tapi
Tapi dia kata undang-undang yang dilakukan ini bukan untuk nak menggunakan manusia, nak melakukan kezaliman, tetapi undang-undang ini kerana nak menegakkan keadilan dan nak membersihkan persekitaran dan jiwa-jiwa manusia daripada berlakunya perkara-perkara jenayah ataupun perkara yang boleh memberi mudarat kepada mereka. Ini orang bukan Islam. Dia bercakap tentang perkara yang macam ni. Sedangkan kita pula tiba-tiba kita yang pula menimbulkan kemusykilan kepada orang ramai, supaya orang takut dan sebagainya. Saya selalu sebut, kalau orang bukan Islam tanya kepada kita, kenapa kita perlu takut kepada undang-undang Islam? Contoh, dalam undang-undang Islam kita ada satu benda yang dipanggil hukum qisas. Apa dia hukum qisas ni? Hukum qisas ni hukum bunuh dalam bab kriminal, dalam bab pembunuhan, orang yang membunuh orang yang lain. Baik, katakan ditakdirkan Allah, Allah sama Allah, kita ada seorang anak perempuan yang kita sayang. Anak kita mungkin berumur sekitar, kita katakan 5-6 tahun ataupun sekolah mula, bermain kat jalan. Tiba-tiba datang mak rempit seorang, naik motor dengan laju, dia berlalu pergi balik, kita tengok lah, kita kata kat dia, sekali lagi mak rempit ni lalu, aku baling dengan tahi. Tak sempat nak baling lagi, dia hentam anak kita, dia langgar anak kita, meninggal anak kita dekat situ. Baik, kita yang bapak ni tengok anak umur 5 tahun, 6 tahun, anak yang kita sayang tiba-tiba meninggal kat depan mata kita. Baik, kalau lah sekiranya budak ni, kita ambil undang-undang trafik, undang-undang jalan raya, tangkap orang yang melanggar tadi tu, apa hukuman yang kita boleh kena kat dia tu lah? Hukuman orang yang melanggar orang sehingga mati. Denda 2 tahun. Berapa dia kena bayar duit? Tak ada bayaran. Denda penjara 2 tahun. Penjara 3 tahun. Okey, penjara 3 tahun. Habis kita geram dalam hati ni, apa dah buat? Geram ni buat macam mana? Dia penjara 3 tahun. Anak kita yang dah meninggal, apa berlaku? Tak ada apa, habis. Buat kemuri je lah. Itu saja yang kita boleh dapat. Lain daripada tu, tak ada apa-apa. Tengok penyelesaian yang Islam buat pula. Seorang lelaki tadi yang melanggar anak kita sampai mati. Dalam Islam kita ada undang-undang qisas. Undang-undang qisas ni dia dibahagikan kepada 3. Okay. Yang pertama, bagi orang yang Allah tahu, bila Allah jadikan undang-undang ni, Allah tahu tentang manusia, perasaan manusia. Orang yang sayang kepada sesuatu benda, tiba-tiba benda tadi tu hilang dalam hidup dia. Apa dia nak buat? Kita ni akan jadi marah, geram. Waktu tersebut kalau tak ada orang sabar sedar-sedar air, kita boleh bunuh orang yang bunuh anak kita pada waktu tersebut. Mak mertua saya keluar pergi ziarah anak saudara dekat KL. Waktu lepas subuh pernah lebih tu keluar dari rumah, tak pakai tudung. Rantai pula besar, rantai biskul. Kilat daripada jauh bila nampak ada hilang rantai emas. Jadi ada orang datang daripada belakang, tanpa dia sedari, dia duduk ambil barang kat bonek kereta. Orang datang daripada belakang ni, peluk daripada belakang dan tarik rentak. Lepas tu peluk tu, tak tahu lagi. Dia kata ingatkan anak saudara, dia kata asal aku datang lambat sangat, aku dah nak balik dah. Kali-kali belakang tengok, penyangak pencuri. Okey, baik. Pencuri tu tarik rantai. Tarik rantai ni kemudian dia tak lari. Itu yang katakan ni memang zaman kali ni orang tak takut pun. Padahal dia kata adalah sekadar mengagut ni, denda mungkin. Berapa tahun denda kalau mengagut? Tak tahu. Berapa tahun mengagut? 7 tahun. Bawah 7 tahun. Okey, bawah 7 tahun. Bawah 7 tahun dia dah tak ada kerja, masuk dulu penjara, dia dapat makan, dapat duduk dalam keadaan yang aman. Tak ada masalah. Silap-silap boleh ambil SPM lagi kat dalam penjara. Okey, baik. Tapi orang hak kena. Apa dia buat bila lepas dia tarik, dia cabut tu? Dia berani, dia tak lari. Dia tunjukkan pula rantai kau aku dah ambil. Itu yang katakan hebatnya penyangak pencuri tu hari ni. Rantai kau aku dah ambil. Kita ni rantai kita orang rentak. Kemudian tak lari pula tunjukkan kita. Apa dia buat? Nak ambil balik lah rantai tu. Maka dia duduk acah-acah. Waktu tu saya pergi pegang balik rantai. Dia tu nak tarik. Bila nak tarik rantai tu dia keluarkan barang. Maka dia letak di tangan. Letak tangan, jari kanan hilang 3 jari. Jari kiri hilang 2 jari. Dan habis ni sisi kat tangan ni keluar isi. Kalau dah sekali pukul, apa lagi? Dia apa namanya? Ditetapnya berkali-kali. Sampailah menjadi jatuh orang dalam rumah keluar pergi hospital dan jari pun dah memang tak boleh nak sambung lagi. Baik. Dah selesai semua masuk ke khabar semua, saya pergi temu ramah dengan dia. Dulu tu saya tak jadi menantu, lepas saya jadi menantu dah lama dah dia tu berlaku, saya pun temu ramah. Asal-asal lah. Okay. Kalau sekiranya lumpur pencuri tu, dulu kat depan mata apa nak buat? Dia kata aku bunuh, dia kata dia. Kita tanya dua ni ada dia, suami dia, anak-anak dia, apa nak buat kalau pencuri tu? Aku akan bunuh. Islam tak kata bunuh pun. Islam potong tangan saja. Tapi nak kira hati manusia yang geram, orang yang teraniaya macam tu, sampai ke tahap dia akan bunuh. Sebab apa? Nak katakan geramnya kita pada orang yang buat jahat pada kita dalam keadaan yang macam tu. Tapi Islam
Islam tak suruh dia bunuh pun, Islam hanya nak potong tangan. Itu yang kita katakan. Baik, kembali pada soal yang kena bunuh tadi. Maka apa berlaku? Iaitu Islam bagi 3 penyelesaian. Penyelesaian yang pertama bagi orang yang jenis geram ni, nak balas dendam ni, maka kat situ pilihan yang pertama hukum bunuh balas. Kita ada hukum bunuh balas pada orang yang telah membunuh keluarga kita. Kita cakap kami bersepakat adik-adik semua nak bagi hukuman bunuh balas balik kepada budak lelaki ni, Mak Rafiq ni yang melanggar anak kami ni. Maka hakim tak boleh kata apa, hakim kena katakan okey, dijatuhkan hukuman bunuh balas balik kepada orang yang melanggar tadi. Itu yang pertama. Okay, yang keduanya pula, okey, bagi orang yang mungkin dia ni jenis okey sikit lah, jenis mata duitan material punya, dia nak suka kepada dapat habuan insurans ke apa-apa, dia akan tanya, hakim ada tak apa-apa insurans? Okey, dia kata boleh. Kalau tak nak ambil pilihan yang pertama, ambil pilihan yang kedua, iaitu dibayar 100 ekor untuk diat. Dibayar diat. Okey, apa dia diat tu? Ganti rugi balik kepada nyamuk yang telah melayang tadi. Diat ini satu nyamuk yang diambil diganti dengan 100 ekor unta. Seekor unta harga paling minimum pada hari ini RM5,000 seekor unta. 100 ekor unta RM500,000. Pilih, nak bunuh balas, nak RM200,000. Kat situ dah kalau unta dah RM400,000 lah. Rumah nak kena tukar, kereta nak tukar baru. Hak mati-mati lah, tak apalah. Kita kira dia hak hidup ni, nak hidup ni, RM500,000 jadi pilihan. Baik, yang ketiga hak ni, hak jenis orang tasawuf sikit ni, ni hak mengaji banyak, nak maafkan. Ambil yang ketiga, iaitu tak ada kena apa-apa pun, maafkan dia. Dapat macam mana dia melanggar anak kita, jadi dimaafkan. Maka pilih, nak maaf boleh, nak duit boleh, nak bunuh balas boleh. Yang mana nak? Kalau tanya orang yang bukan Islam, sudah tentu dia kata bunuh pun apa, tak dapat. Dia kata baik, ambil pilihan yang nombor 2, maaf dulu, dah sebab geram dalam hati. Yang kedua lebih afdal. Maka Allah nak rahimkan semua orang, maka dijadikan dalam bentuk yang macam tu. Hebat. Lepas tu kita kata jangan bercakap sahaja tanpa belajar. Belajar dahulu, tengok, cari buku, cuba buat search, tengok tentang undang-undang Islam ni, apa, kenapa yang Allah jadikan tentang hukuman-hukuman yang ada kat dalam tadi itu. Maka kita akan jumpa benda yang kadang-kadang tak pernah terfikir pun oleh akal manusia, kerana Allah yang menjadikan manusia dan Allah tahu cara macam mana Allah nak jadikan manusia itu hidup dalam keadaan yang hebat. Lepas tu kita kata jangan kalau kita tak tahu, kita diam. Jangan kita bercakap ataupun menunjukkan, menyerlahkan sifat kita yang tidak faham dan sifat kita yang jahil. Ini yang kita paling takut. Orang-orang yang biasa yang tak tahu tentang undang-undang Islam, mereka bercakap pula tentang perkara-perkara berkaitan tentang Islam. Sebab tu hari ini kita dapat lihat keadaan-keadaan yang macam tu. Sebablah Nabi tak pandang sikit pun tentang bab-bab dunia ini. Kalau Nabi nak tarbiyah, iaitu nak tarbiyah pengikut umat dia dengan dakwah Islam terlebih dahulu, supaya kita faham jelas betul-betul tentang Islam, maka menjadikan kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini? Hari ini berlaku sebaliknya. Kerana tarbiyah itu dah terlalu lama kita menerima tarbiyah secara tak langsung tentang Islam, tetapi masih lagi tak mencukupi. Disebabkan oleh kerana orang menganggap Islam itu sebagai tempelan semata-mata. Maka nak tak nak pada hari ini kita perlukan kepada penguat kekuasaan. Kerana dalam Islam kita ada yang pertama, kita dalam bab nasihat. Yang kedua, kita ada juga dalam bab yang dinamakan sebagai larangan. Dan yang ketiga, kita ada juga satu bab yang kita namakan sebagai, iaitu hukuman bagi orang yang melanggar. Maka ketiga-tiga ni perlu dibuat. Contoh, kita dah cerita dalam Al-Quran, dah cerita tentang bab potong tangan, kita dah cerita tentang Islam itu cantik, Islam itu, tapi kita tidak ada model. Kerana pun tak ada orang pun yang teringin nak betul-betul nak buat tentang model sebuah kerajaan negara Islam yang betul-betul. Maka kita tak dapat nak tunjuk. Sebab tu kita perlukan kepada puasa. Dengan puasa tadi kita dapat tunjuk dan menunjukkan ini model yang kami nak. Seorang yang kami nak angkat dia sebagai Perdana Menteri ke sebagai Presiden ke sebagai Menteri Besar ke sebagai Ketua Menteri, kami nak Ketua Menteri yang macam ni. Dia tak cari kekayaan dengan kuasa yang dia ada. Kami nak Ketua Menteri tadi ataupun Menteri Besar itu Menteri Besar yang hidup pada apa yang dia dapat. Siapa-siapa pernah pergi, bukan saya kita katakan kita nak mengangkat orang ni, nak menjatuhkan orang ni, tidak. Tapi benda yang betul kita katakan betul. Ada seorang, dia ni orang yang berpangkat besar. Saya baca dalam internet, dia tulis bunyi dia kata saya, iaitu orang yang pangkat Jusar A lah, pangkat pengarah dan sebagainya. Jadi dia dah nak tamatkan tugas dia ni di Kelantan, dia kata. Jadi dia kata, maka dia ada panggil satu istilah, saya tak tahu apa istilah dia. Mereka yang tamat tugas ni kena pergi jumpa dengan Menteri Besar kerana nak pergi berpindah ke negeri yang lain ataupun nak kerja. Dia kata dia pergilah menghadap dengan Menteri
menteri besar, dia kata waktu tersebut waktu tengah hari. Waktu tengah hari waktu lunch. Waktu lunch dia sampai dekat pejabat menteri besar, dia kata waktu tersebut apa dia buat? Lampu-lampu dalam masjid semuanya dipadam dan dibukakan lampu semuanya. Maka dia tanya kenapa tak pasang lampu. Dia kata kerana waktu ni waktu rehat. Dia kata waktu rehat memang dia tak pasang lampu. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang ni waktu siang. Siang kan dah cerah, kenapa perlu pasang lampu lagi, dia kata. Hari ni kita kat pejabat-pejabat, tak kira kat mana-mana, tak payah pergi jauh lah, kat AMU, ke UTM, ke kat mana-mana. Mana-mana bilik yang kita ada, mesti kita akan pasang lampu. Sebab apa? Kerana dah memang ada. Dah memang ada. Maka kita pun pasang. Sedangkan kalau kita tengok kat situ pun kita dah nampak ciri-ciri orang yang mementingkan, iaitu dalam bab jimat cermat, orang yang mementingkan dalam bab aspek-aspek ketakwaan dan sebagainya. Sehingga dia kata waktu siang, dia kata kenapa nak perlukan tutup, jadikan dia gelap, buka dalam lampu itu supaya terang. Okey, baik. Kemudian dia pula makan hari, ingat ke dah pergi jumpa orang-orang, jumpa menteri besar, mungkin kita akan makan pun. Makan seorang-orangnya pun kan kita kata makan buffet ke, makan yang dah pun boleh hidang ke, ada orang layan. Tiba-tiba apa yang dia buat? Duduk bersila makan nasi bungkus. Kita tengok. Mungkin siapa yang ada internet mungkin dah pernah tengok dah macam mana keadaan dia. Keadaan rumah dia sendiri yang angkat. Maka kita teringinkan. Kalau tak suka kat dia pun tak apa. Kita teringin orang lain jadi. Orang lain jadi macam tu juga. Mungkin kita tak suka dia, tak apa. Kita letakkan tepi dia, tapi kita ambil orang yang lain. Kita nak sekurang-kurangnya orang yang macam tu. Orang yang ada macam tu. Orang yang macam mana Umar Abdul Aziz. Mungkin mustahil nak dapat sebiji macam tu. Sekurang-kurangnya separuh pun kita dah cukup-cukup. Kerana kita pernah berjumpa dengan orang-orang yang seperti tu. Dia kata kita duduk dekat tempat tu, kenapa kita tak ambil abuan-abuan yang kita ada? Kita tak bagi kroni-kroni kita dan sebagainya. Ini yang kita tak nak, kerana tidak ada keputusan dalam bab perkara yang macam tu. Kerana sebab itulah kita katakan kita nak ikut Nabi. Bukan nak ikut Nabi dalam bab selawat semata-mata. Kita juga nak ikut Nabi dalam semua segenap hal. Sehinggalah menjadikan kita jadi ummatan wasatah, ataupun khairul ummah, sebaik-baik umat, sebagaimana yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Maka Nabi tak pernah mengambil dalam tingkat untuk sampai kepada pemikiran manusia. Ini dia kata, sekiranya perjuangan dakwah Nabi menempuh halangan dan rintangan, maka dikala itu pendakwah mestilah menggunakan kebijaksanaan mereka dalam memperkemaskan diri untuk berjihad, korbankan segala harta dan jiwa raga demi dakwah Islamiah. Kebijaksanaan artinya meletakkan sesuatu kena pada tempat. Maka dia kata di sana mungkin berlaku perkara-perkara halangan-halangan. Maka kat situ kita kena bijak. Contohnya mungkin orang mengatakan itu heboh sangat duk cakap tentang soal hudud. Kenapa sekarang ni dah tukar pula kepada negara berkebajikan pula? Kenapa tak sebut dah pula pasal hududnya? Tak pernah perginya. Dah buang dah daripada kamus. Kata hari itu nak berjuang Islam sangat. Kita dalam bab ni sama sebagaimana pernah dijawab dalam bab ni, kita katakan macam orang yang tak boleh makan kambing lah. Dia kata dia tak boleh makan kambing. Dia kata sebab bila dia makan kambing dia akan sakit kepala. Maka kita panggil dia datang ke rumah kita. Kita masak kambing. Kita basuh elok, jangan bagi bau semua. Kita jangan cakap pada itu kambing, bagi dia makan. Tanya dia sedap ke tak sedap. Macam orang tak pernah makan anak lah. Kalau cakap pada itu anak, mampu dia tak makan. Jangan cerita pada itu anak. Buat masak elok semua, berubi kentang, buat gulai anak. Jangan bagi langsung nampak anak potong kecil-kecil daging dia. Jamu makan. Tetap pula kita katakan sambal, ulang-ulang dan sebagainya, bagi makan. Dah selesai makan, dia pun dah bersandar, bersedap kat nasi air ni. Baik. Dia pun tanya, apa ayam apa? Tengok dulu pula daging dia. Bukan ayam, itulah anak. Sebab dia muntah kat situ. Dia muntah pun tak pun pada masuk dalam mulut dia dah. Sebab tu kadang-kadang kita tak nak cakap sebab apa? Sebab kadang-kadang orang tak boleh dengar. Orang tak boleh dengar benda-benda yang macam tu, maka perlu ditukarkan. Itu kaedah kita panggil hikmah, kebijaksanaan. Kerana Nabi kata, al-hikmatu wallatul mu'min fa aina wajadaha fa hiya haqqu biha. Kebijaksanaan itu barang tercicir orang yang beriman. Kat mana jumpa, ambil. Maknanya kat mana tempat pun kita kena gunakan kebijaksanaan. Untuk apa tujuannya? Tujuan supaya sampai hajat matlamat yang kita nak tadi dalam keadaan yang baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka kata pengarang kitab, di sinilah perbezaan di antara polisi dan kebijaksanaan dengan putar belit, dan perbezaan di antara kebijaksanaan merancang dan menyerah sebelum berjuang. Maka nak tak nak kita kena berjuang kerana Allah nak bagi benda yang lebih hebat. Dalam Islam kita ada jihad. Contohnya kita yang ada kat Malaysia ni nak dibandingkan dengan orang yang berada di Palestin. Kita yang ada kat Malaysia ni dan kita orang yang berada di Palestin, kita dah rasa kita lebih hebat.
Kita yang ada kat Malaysia ni kita lebih beruntung. Kalau kita tengok daripada neraca dunia, kita lebih beruntung daripada orang Palestin. Kalau kita ada segala-galanya, hidup aman damai, boleh belajar, boleh pergi ke sana kemari. Orang Palestin macam-macam. Tak tentu lagi hari ini boleh makan, esok tak tentu lagi boleh makan. Hari ini hidup, esok tak tentu lagi boleh hidup. Tapi apa yang kalau kita tengok dalam neraca agama pula, orang Palestin lebih mulia dibandingkan dengan kita. Kenapa? Untuk dia dapatkan syurga itu petik jari saja. Dia nak dapatkan syurga cukup senang. Kenapa? Musuh berada kat depan mata. Kalau dia meninggal pada waktu tersebut, maka meninggal dia adalah mati syahid. Kerana dia duduk di hadapan orang-orang Yahudi. Mana kalau dia sanggup, dia mempertahankan tanah air dia berlawan pula dengan orang Yahudi, kalau dia meninggal dia akan mati syahid. Kerana dia ada jihad. Jihad berada kat depannya. Dia mungkin kurang dalam pada dunia, tapi Allah nak berikan kelebihan kepada mereka dalam perkara-perkara berkaitan yang satu. Sebab tu kita kata Allah itu adil. Allah senangkan kita dalam satu bab, tetapi Allah sulitkan kita dalam bab perkara yang lain. Allah senangkan kita pada kehidupan seharian, tapi Allah sulitkan kita dalam bab beragama. Yang mereka pula Allah senangkan mereka dalam bab perkara agama dan perkara akhirat, Allah sulitkan mereka tentang perkara-perkara dunia. Kalau kita orang yang beriman, kat mana yang kita nak pilih? Sudah tentu kita akan pilih akhirat. Tapi kalau kita ni otak orang yang terikat dengan dunia, kat mana yang kita nak pilih? Sudah tentu kita nakkan kesenangan waktu kita hidup kat dunia. Itu beza kita dengan orang-orang yang berada kat sana. Sebab tu nak tak nak paling kurang pun kita tak boleh dapat darjat jihad yang paling hebat melawan pokok-pokok yang kufar macam tu. Maka sekurang-kurangnya ada dalam diri kita ni rasa perasaan nak jaga Islam kita. Rasa perasaan dalam diri kita ni ada angan-angan cita-cita kita nak daulatkan Islam. Dan sekurang-kurangnya mungkin ada dalam diri kita ni sokongan kita kepada orang yang nak daulatkan Islam. Itu pun dah memadai lah, daripada kita tidak ada langsung kataan-kataan ataupun cita-cita tadi, cita-cita yang cukup mulia dalam perkara-perkara yang macam ni. Baik, dalam satu peristiwa di mana Nabi SAW begitu tertarik hati sekali dengan kesungguhan sesetengah kuat Quraisy. Hanya ada orang hari ni duk sibuk duk bincang benda yang global. Kita ni zaman internet. Kita hari ni zaman global. Negara lain duk bincang macam mana nak buat bangunan, negara lain duk bincang nak tingkatkan ekonominya, negara lain duk bincangkan tentang soal diplomatik, soal-soal yang besar-besar. Tiba-tiba kamu masih lagi nak bincangkan tentang apa yang duduk dalam kitab fiqh. Masih lagi nak bincang tentang perkara-perkara yang 1400 tahun yang lampau, dia kata. Kenapa kita nak bincangkan macam tu? Bahkan kita rasa bangga bila mana kita dapat berinteraksi, duduk berada, ataupun kita katakan dengan pengusaha-pengusaha dunia yang lain, dan dengan kemajuan dunia yang setanding dengan negara-negara yang lain. Dan ini yang berlaku nak Allah nak tengok Nabi. Nabi pun nak rasa bangga yang macam tu. Satu hari Nabi duduk dengan orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat-hebat. Okey, maka Nabi konon-kononnya kalau Nabi dakwah kepada orang yang hebat-hebat yang macam ni, maka sudah tentu kesan impak dia lebih besar. Maka waktu tersebut datang seorang lelaki, orang yang biasa sahaja, iaitu Abdullah bin Ummi Maktum, seorang lelaki yang OKU, mata dia buta. Dia datang nak bertanya kepada Nabi. Dalam waktu tersebut Nabi sibuk dengan hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang lebih penting. Waktu tersebut maka Nabi tengok ada seorang datang bertunggu tercegat saja bertunggu nak jumpa Nabi. Nabi pun berpaling supaya tak tengok dia. Dan Nabi sibuk dengan orang yang lain. Maka terus Allah turunkan satu ayat Al-Quran, iaitu Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kamu bermuka masam wahai Muhammad, dan kamu berpaling wahai Muhammad, bila mana datang kepada kamu seorang lelaki yang buta. Allah marah, Allah tegur Nabi dengan cara, kenapa kamu berpaling? Kenapa kamu bermuka masam bila kamu tengok seorang lelaki yang bermata buta datang nak tanya soalan kepada kamu? Allah sambung lagi dalam ayat tu, wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'hu dzikra. Kita tak tahu pun, kamu tak tahu pun, barangkali dia datang nak menyucikan hati dia. Dan barangkali dengan dia datang, dia tanya kamu dengan peringatan yang kamu bagi lebih bermanfaat nak dibandingkan dengan peringatan yang kamu berikan kepada orang-orang yang berpangkat tadi. Maka dalam ayat ini nak tunjukkan yang Nabi nak tak nak, Nabi kena dengan semua orang. Nabi tak pilih golongan-golongan yang berada, golongan-golongan atasan, tetapi pada semua segenap lapisan masyarakat Nabi mesti kena sampaikan, dan tak boleh nak mengampurkan semua orang. Ini kadang-kadang mungkin kita ada grade-grade, kelas-kelas yang tertentu. Aku ni, saya profesional, maka saya mesti deal dengan orang profesional. Engkau, iaitu ustaz. Ustaz ni, engkau bahagian engkau. Kami bahagian yang macam ni, orang yang level-level yang tertentu. Sedangkan Allah tegur, jangan labelkan orang sebegitu rupa, anggap dan layanlah manusia dengan sama sekali.
Barangkali kita katakan orang-orang yang mungkin dia orang muda, mungkin dia orang yang kita katakan tak ada apa-apa, tapi kesan kepada mereka lebih besar dan lebih hebat lagi nak dibandingkan dengan orang yang ada sesuatu. Saya paling tersentuh berlaku 2 tahun yang lepas atau 3 tahun yang lepas. Ini berlaku kat Bukit Beruang lah. Di zaman abang-abang kamu UTM dulu. Di zaman saya rasa mungkin 3 tahun 4 tahun yang lepas. Waktu tu saya mengajar, waktu tu hal ehwal pelajar UTM. Dia orang ada satu program macam COVID-19 lah, iaitu kelas-kelas utama yang dibuat semua tempat-tempat rumah penginapan asrama pelajar-pelajar UTM. Jadi saya antara salah seorang yang mengajar rotate minggu 2 kali macam tu ada lewat. Tak apalah, saya mengajar satu kitab. Okay, sampailah 1 tahun ataupun lebih kurang macam tu lah saya mengajar lewat. Sampailah Syafiq kata okey, peruntukan tu dah habis Ustaz. Besok dekat ni sajalah kita buat program ni. Okay, saya cakap okey lah, tak apalah, kita stop lah kat ni. Dia orang kata peruntukan habis. Baik, tiba-tiba lepas benda tu, sebab kita dah terbiasa mengajar lewat, ada pelajar yang dia ni memang niat ikhlas nak belajar. Dia kontak saya, dia kata Ustaz boleh tak saya nak Ustaz sambung kembali, sambung mengajar balik kita orang di tempat itu. Tapi satu saja saya nak beritahu Ustaz, dia kata kami tak ada duit nak bagi tahu Ustaz. Sebelum ni Ustaz dibayar oleh HCP, tapi kami tak ada duit nak bayar. Boleh tak kalau kami panggil Ustaz, kami bayar RM10 saja Pak Ustaz. Kalau saya dengar macam tu, ya Allah sedih. Kita tak sampai hati, maknanya ada orang yang hari ni dia rasa dia tak boleh nak belajar disebabkan oleh kerana kekangan keuangan, kerana orang meletakkan kalau nak belajar ni dia mesti kena ada duit. Sedangkan Islam tak meletakkan syarat sekalipun untuk meletakkan duit-duit yang sebegini. Cumanya kita katakan mungkin atas dasar ganjaran kepada orang yang datang mengajar disebabkan masa dan sebagainya mungkin. Tapi untuk menjadikan sulit, iaitu ilmu Islam itu sampai kepada orang kerana diberatkan dengan soal duit yang macam ni, lagi-lagi lah dahsyat, lagi-lagi lah tolong. Lepas tu kita tak nak, saya dengar tu saya kata sedih. Dia kata tolonglah jangan cakap macam tu. Dia kata, tak apa, saya sanggup mengajar. Saya sanggup mengajar. Kat itu sampailah saya rasa saya mengajar satu lepas daripada tu, sehinggalah dapat arahan yang lain pula. Dia orang pun dah ditukarkan daripada penginapan yang lain dah keluar daripada situ, maka saya pun stop. Tapi nak katakan ada orang yang macam tu sekali, yang berfikirkan. Ada orang yang datang jumpa saya sama juga, tak boleh baca Al-Quran, nak suruh kita belajar, nak mengajar baca Al-Quran, nak belajar baca Al-Quran dengan kita. Saya kata, minta maaf, masa saya tu memang bukan nak belagak, tidak, tapi memang betul. Saya tiap-tiap malam saya mengajar, tak ada malam yang free pun. Biasa saya balik rumah pukul 6 petang, balik sekejap, duduk kat rumah, main-main dengan anak. Maghrib saya keluar semula. Lepas tu kadang-kadang saya panjangkan sikit, saya keluar lepas daripada maghrib. Sekurang-kurangnya sempat solat jemaah tu. Saya keluar lepas maghrib, saya balik pula lebih kurang pukul 9.30 ke 10 malam. Masa tu dah lebih pendek. Jadi setiap malam benda yang sama. Bahkan sampai ke hujung minggu, paginya kuliah subuh, kadang-kadang pukul 10 ada pula lagi kelas. Sampai ke lepas zuhur ada lagi pula kelas, membawa sampai ke malam. Akhir sekali orang datang jumpa, Ustaz saya betul-betul saya tak tahu tak boleh baca Quran, saya nak Ustaz ajar saya. Jadi kita orang yang tak kita tahu dia kosong, zero, tiba-tiba nak belajar. Kita pun tahu kalau kita ajar orang yang macam ni, pahala apa dia cukup hebat. Bayangkan tengok orang yang tak tahu belajar Quran, kita ajar dia sampai boleh baca Quran, kemudian dia baca Quran. Bayangkan tengok berapa banyak pahala kita akan dapat selama-lamanya. Selagi orang tu baca Quran, selagi itulah orang yang ajar dia akan dapat pahala. Lepas tu apa Nabi sebut? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang dia belajar Al-Quran dan dia ajarkan Al-Quran pula kepada orang yang lain. Kerana pahala itu akan kekal selama-lamanya. Maka kita nak kebaikan jadi waktu yang sama kekangan masa yang tak cukup, waktu yang sama orang yang datang pula dengan cakap yang sedih. Tapi saya minta maaf Ustaz, saya kerja, kita orang ni kerja kilang saja, duit pun tak ada. Nak bagi kat Ustaz, kita orang tak tahu bagi je. Saya kata yang pertama dah soal masa tak cukup. Kemudian dia cakap soal tak ada duit. Bila dia sebut soal duit tadi, saya dah rasa malu-malu. Kalau saya tolak, dia akan katakan sebab dia tak nak bagi duit, sebab tu saya tolak dia. Kali saya terpaksa terima. Saya kata saya habis mengajar kat mana masjid pukul 10 malam. Kalau sanggup datang kat rumah saya pukul 10 malam, silakan tak. Dia kata okey tak apa, kita orang datang pukul 10 malam. Maksudnya orang datang pukul 10 malam datang belajar. Kita nak tolak, kita rasa tak gamak. Tak gamak sebab apa? Sebab bila lihat kepada ayat ini yang Nabi Allah sebut ni, Allah kata jangan bermasam dan berpaling bila datang orang nak menyucikan diri mereka, nak cari kebaikan. Sekurang-kurangnya kita berikan apa yang kita mampu. Sebagaimana yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini yang Nabi buat sehingga menyebabkan dakwah Islam itu sampai di mana-mana sahaja. Baik.
Kemudian kita ambil sedikit, tak ada sedikit dah masuk banyak. Baik, Allah malam kalau sekiranya ada beberapa soalan untuk ditanya. Kalau sekiranya ada beberapa soalan. Musim apa ni, raya ni nampaknya bupati ni dia satu permainan, dia berucap ni dia senang nak menipu. Jadi dia seolah-olah macam boleh katalah calon ni dah menang kat sana, calon ni dah menang kat sana. Tujuannya untuk kita katakan untuk nak createkan suasana yang melibatkan untung dia orang, semangat orang, nak naik ke atas orang. Apakah hukum menipu yang macam tu? Okey, baik, maksud menipu. Kalau kita tengok ada hadis Nabi, Nabi sebut, dia kata al-harbu hilang. Peperangan itu adalah satu penipuan. Okey, dia panggil strategi. Dia tak panggil penipuan, tapi dia panggil strategi. Tapi pada satu buat nampak macam itu. Sebab tu contohnya macam dalam peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah dia letakkan, dia sebut tentera Islam pergi kat tengah. Okey, pergi dekat tengah, maka tentera musuh datang nak serang tentera Islam kat tengah. Dia yang kat atas bukit dan keliling yang lain akan turun attack balik tu tentera kafir yang datang. Waktu tu maka tujuannya dia memang nak menipu, tetapi dipanggil sebagai strategi. Okey, so strategi macam tu dibolehkan melainkan tentang benda-benda yang berkaitan tentang kita katakan berhubungan tentang fakta, tentang hukum, maka kat situ tak dibenarkan. Ataupun tentang kita katakan benda-benda yang melibatkan peribadi orang, apa namanya, individu, maka tak dibenarkan menipu dalam bab macam tu. Adapun dalam bab strategi, okey, strategi dibolehkan. Contoh, kenapa kami letakkan orang ni? Okey, kerana dia mempunyai kelebihan macam ni, okey, mungkin. Tetapi untuk menipu, maka tidak dibenarkan sama sekali. Menipu dalam, dia kata menipu dalam bab individu, menipu dalam bab kita katakan benda-benda yang mengaburkan atau orang untuk orang memilih dia, tetap dinamakan sebagai menipu. Nabi sebut, innal kadhib yahdi ila innal fujur yahdi ila nar. Orang yang menipu ni dia akan bawa macam mana pun dia akan pergi ke neraka juga. Walaupun dia menipu dalam aku sekali itu. Baik. Ada dalam yang contoh dia yang dibolehkan tadi, Asma binti Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar Siddiq. Waktu Nabi datang jumpa Abu Bakar, Nabi ajak Abu Bakar keluar berhijrah. Nabi Abu Bakar dikatakan bahawa ada riwayat mengatakan 500 dinar. Dia bawa 500 dinar. 500 dinar tu jumlah yang terlalu banyak sebenarnya. Duit simpanan dia dalam bincang. Dia bawa semua duit tadi 500 dinar. Dan tak tinggalkan apa-apa langsung. Kat rumah tu kosong, tak ada duit langsung. Dia bawa semua duit. Maka datang Abu Quhafa. Abu Quhafa ni bapa Abu Bakar, iaitu atuk kepada Asma. Jadi Abu Quhafa ni mata buta. Dan Abu Quhafa ni orang yang paling benci kat Nabi dan benci kepada Islam. Dia datang ke rumah Nabi, dia tahu yang bapa anak dia Abu Bakar dia ikut Nabi dan tinggalkan anak dia iaitu Asma. Dia datang mengejek Asma. Dia kata, mana pergi bapa kau? Asma kata, bapa pergi ikut Nabi Muhammad. Dia kata, kau tengok, dia kata bapa kau orang tak tanggungjawab. Dia kata, dah lah ikut Muhammad satu hal. Dia kata dia nak pergi, dia pergilah. Tapi korang-korang yang tinggal, tengok apa dia tinggal kat korang. Habis dah korang semua mati kelaparan. Dia kata bapa korang yang tak bertanggungjawab. Kemudian Asma kata, apa? Siapa kata bapa tak tinggalkan sesuatu? Dia kata, bapa tinggal. Dia kata, apa yang bapa kau tinggal? Dia pun dia ambil batu, dia letakkan dalam bucam, dalam kain. Dia letakkan pada tempat yang biasa bapa dia letak. Dia pegang tangan atuk dia. Dia kata, pegang ni, nampak? Pegang-pegang ada ketulan. Dia kata, kalau tinggal banyak, dia banyak, tak ada masalah. Dia nak pergi mana pun, pergilah. Sebenarnya, yang dipegang tadi itu adalah batu. Baik. Maka dalam Islam mengatakan dibenarkan menipu bertujuan untuk kemaslahatan yang lebih baik. Kemaslahatan lebih baik yang melibatkan keselamatan yang mau terancam, maka dibenarkan. Tetapi kalau pada menipu pada kadar yang tidak ada manfaat, melainkan manfaat dunia semata-mata, maka tak dibenarkan menipu dalam bab itu. Melainkan ada manfaat dalam bab akhirat ataupun dalam bab keselamatan yang melibatkan nyawa. Contoh, bapa kita tahu hutang dengan anduk. Hutang banyak, bapa akan bukan nasi kat dapur. Tiba-tiba datang, orang datang. Kita pun tengok orang datang, orang ni tahu orang cari bapa kita. Bapa kita cakap, dia bapa tak ada. Tak apalah, anak pun keluar pergi kat depan. Kalau tanya bapa kau mana? Kita pun cakap, ada bapa dia makan nasi kat dapur. Sebab apa? Sebab tak nak cakap bohong. Maka kan itu kita katakan orang yang bohong. Kadang-kadang itu wajib untuk dia cakap bohong kerana bab melibatkan nyamuk.
ni ulama tak menamakan dengan kazib, bohong. Dinamakan dengan, dia panggil sebagai at-tawriyah. At-tawriyah ni nak menutup sesuatu benda tujuan untuk keselamatan. Tujuan untuk keselamatan, dibenarkan oleh kita. Dibenarkan juga contohnya suami. Guna istilah bohong tu tak sedap lah. Maknanya buka ataupun jawab soalan yang berlainan, tujuan nak menjaga masalah hubungan suami isteri, ibu dan bapa, anak dan sebagainya, maka dibenarkan untuk kita katakan buka sedikit ataupun tidak bercakap benar dalam sesuatu keadaan, tujuan nak menjaga hubungan tadi, maka dalam bab ini juga dibenarkan. Baik, terus soalan. Ya. Apa hukumnya kita buat berikan keistimewaan pada sebahagian orang dan kita biarkan orang yang lain dalam keadaan yang lain. Pertama VIP makan ayam panggang, kemudian pula dengan udang yang cucuk, siap cucuk udang pada hiasan dan sebagainya. Ada orang yang biasa tengok saja makanlah boleh kering. Contohnya kan. Apakah hukumnya? Boleh tak boleh kita nak memuliakan orang dalam keadaan yang seperti itu? Boleh, pada asasnya harus. Tak ada masalah. Padahal dibolehkan memuliakan pada orang yang mulia, bahkan antaranya dalam bab ikram memuliakan tetamu. Tetapi pada waktu yang sama, kalau kita boleh biasakan pada semua orang itu dalam benda yang sama, lebih afdal. Karena orang yang ni dia orang tak minta pun kadang-kadang. Dia tak minta pun. Tapi hukumnya masih dalam kategori yang harus. Semuanya jangan sampai ke tahap berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan sampai ke tahap kita katakan memuja. Contohnya macam Nabi. Nabi suka makan pohon kambing. Maka dia orang memang tinggal kepada Nabi untuk makan pohon kambing. Dia orang sambut tak makan pada nak tinggal pada Nabi, pada dia Nabi. Maka sama juga. Maka sampai Nabi habis satu, Nabi minta nawil ni zirah, berikan kepada aku pohon. Maka dah kali sahabat kata, oh ya Rasulullah, pohon kambing ada 4 saja, berapa langsung kau nak? Maka kita akan macam tu. Maknanya dibolehkan untuk kita memuliakan pada orang lain tentu. Dan tengok pula orang tadi itu dimuliakan sebab apa? Kalau orang yang kita muliakan tadi adalah orang yang baik, contohnya dalam bab iman dia, dalam bab Islam dia orang yang baik, harus. Tapi kalau orang yang kita muliakan tadi orang yang kaki zalim, kaki kelentong, orang yang jahat, orang yang fasik, maka kat situ ada problem pula. Kerana tak boleh memuliakan orang yang jahat. Tak boleh memuliakan orang jahat sebagaimana hukum meletakkan gambar. Okey, apa hukum meletakkan gambar? Hukumnya harus, tapi sebagai ulama atau yang sebagai mengatakan haram sekiranya meletakkan gambar orang yang zalim, orang yang jahat. Disebabkan apa? Disebabkan kejahatan dia, supaya tak nak orang mendewa-dewakan orang yang jahat. Dalam bab ini dihukumkan benda yang lain. Tapi pada asasnya dalam bab disahkan dijadikan ini orang VIP, tidak ada masalah diberikan. Tapi afdal baik sama. Dan lebih sikit-sikit tak perlulah. Contohnya kita makan telur ayam, dia makan telur puyuh, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita makan telur ayam, dia mungkin makan telur burung unta contohnya. Itu lepas pelik sangat lagi jauh kan. Kalau kita makan ayam goreng, dia makan ayam panggang, rasanya biasa lagi, tak ada yang lalu. Mereka kita katakan sampai ke tahap yang melampau. Baik. Ya, balik kepada kempen raya boleh. Dalam bila berkempen tu, ada setengah pihak tu dia meletakkan Islam ni dia merendah-rendahkan betapa Islam. Jadi kita sebagai orang Islam ni macam mana? Apa tindakan kita harusnya kita, adakah darah dia halal bagi kita ke? Yang pertama, kita kena faham, dia kemungkaran, bila dilihat kemungkaran, buat dengan tangan, bidak dengan hati. Hati paling lemah. Tapi dia ada ulama membahaskan hadis ni, kenapa lagi letakkan 3 macam tu, letakkan dalam tangan. Maksud tangan tadi itu puasa. Puasa dan melihat kepada kemudaratan yang bakal berlaku kalau kita buat. Contoh orang yang minum arak, bagi contoh mudah. Orang yang minum arak waktu tersebut, kalau yang minum arak tadi itu anak kita pergi penampar, wajib kena pergi gunakan puasa. Tapi kalau yang minum arak tadi orang yang kita hubungan dengan kita tahu pula ini pula kaki pukul, padahal kita cekik
penting macam saya, dia buat badan tubuh sasa. Dia punya penembuk dia saja 2 kali penembuk kita. Waktu tersebut kalau kita gunakan tangan memang kita teruk lah kena badan. Maka waktu tersebut kata ulama tak harus untuk dia gunakan tangan. Okey, kalau dia guna mulut pun bahaya juga. Dia gunakan mulut takut-takut tangkap kita pada bahasa kedua lebih teruk lagi. Maka ambil yang ketiga. Ambil yang ketiga pun, ya kena buat ada kerja dia. Kerja hati, ya Allah, aku tak redha pengingkaran yang berlaku ni. Aku tak redha dengan pengingkaran yang berlaku ni. Sebut dengan hati kita tak redha dengan yang berlaku, tak suka benda tu, itu dah memadai bagi kita. Bagi orang yang awam lah. Tapi kalau kita mampu, pernah berlaku satu tempat, waktu kuliah raya kecil, saya ada kat situ. Orang ustaz ni, kita panggil dia Ustaz, dia pernah cakap dekat saya, dekat kami yang murid ni, siapa yang belajar dengan aku ni, kalau dia pilih puak B ni, dia masuk kumpulan yang B ni, nescaya dia kata apa, aku tak rela ilmu aku yang kau ajar kat orang. Dia kata tiba-tiba satu peringkat, tiba-tiba dia yang masuk. Dia yang masuk kumpulan B. Dia kata siapa yang masuk kumpulan B, aku tak rela ilmu yang aku ajar, bukan yang murid aku. Tiba-tiba dia pula yang masuk. Bila dia masuk, waktu dia cakap, tak ada orang rakam. Orang kat waktu dia tengah ceramah, kembali dia tengah ceramah, ada seorang anak murid dia bawa kaset. Dia kata, Ustaz, saya nak dengar balik. Ustaz dengar balik apa yang Ustaz kata dulu. Ustaz kata siapa yang masuk kumpulan ni, Ustaz tak tahu bangun. Bagaimana Ustaz ni itu yang masuk. Dia ambil kaset letakkan itu pasangkan. Okay, jadi apa kena buat? Kena belajar. Kena belajar. Sebab tu kita kata tengok kepada keadaan. Sebab itulah Nabi, kalau boleh Nabi nakkan mati syahid, Nabi boleh lawan terus. Nabi kata kat sahabat-sahabat, kamu semua lawan dengan geng-geng musyrikin bukan pada waktu itu. Tapi Nabi kata jangan, tak lawan sikit pun. Angkat pun. Sebab dalam waktu dia belum lagi sampai tahap ini. Walaupun kita rasa kita kuat macam mana sebelum tu, biarkan. Tengok orang ganggu kita tak apalah. Sebab kalau kita ganggu dia balik, kita pula yang kena. Dia balik botol kat kita, kita baling saja balik. Balik itu yang kita kena. Yang dia balik takkan dia ambil kira. So dalam waktu dah kena buat tak boleh saja. Sebab kita berada golongan mustahil. Golongan mustahil. Tapi tengok pada suasana lah. Tengok pada suasana. Tapi kalau dah sampai ke tahap yang melampau, sampai ke tahap yang kita dah tekan skill kritikal sangat-sangat, pada waktu tersebut mungkin dia akan berubah dari satu keadaan ke satu keadaan yang lain. Jadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ijma' hadha jam'an jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna shaqiyyan wa la mahruman wa la maqruda walhamdulillahi rabbil alamin.